الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam, kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-57. Kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-57 ini kalam hikmat yang ke-57 ini adalah berkait dengan amalan zikrullah. Kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, ke lain tingkat, yakni dari satu darjat ke satu darjat, yakni darjat zikir, adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah. Jadi jalan yang paling dekat sekali untuk seseorang menuju kepada Allah ini iaitu dengan jalan zikir. Ukuran dekat atau jauh seseorang tu dengan Allah Ta'ala, di mana ukuran dia? Nak kata seorang tu dekat ke jauh ke? Jadi ukuran dekat itu di mana? Jadi menurut ulama tasawuf, ukuran dekat jauh antara seseorang dengan dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu iaitu berada pada makrifat qalbunya, makrifat hati. Maka semakin mendalam makrifat seseorang itu, maka semakin dekatlah kedudukan dia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin orang akan tengok dari pelbagai sudut. Ada orang menilai
dekatnya seseorang itu melihat dari segi amalan dia yang dia buat. Jadi kalau kita tengok dari segi amalan, mungkin betul dari satu segi, tapi tidak betul dari segi yang lain. Sebab apa saya kata macam tu? Kalau kita nak ukur seseorang tu dekat atau jauh dengan Allah Ta'ala ni, tengok dari segi amalan yang dia buat tu, itu betul dari satu segi, tapi keliru dari satu segi yang lain. Kok mana keliru tu? Pertama sekali, tidak semua orang yang melaksanakan sesuatu amalan atau memperbanyakkan amalan, dia itu buat kerana ikhlas. Tidak semua. Ada orang yang buat kerana tidak ikhlas, kerana riak dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak ukur benda tu sebagai ukuran dekat? Sebab orang yang mengamalkan amalan-amalan ni mungkin ikhlas, mungkin tidak. Amalan yang sama. Jadi kalau kita menetapkan amalan itulah ukuran dekat jauh, maka bagaimana dengan orang yang mengamalkan amalan itu bukan kerana ikhlas tapi kerana riya? Jadi ukuran itu tidak tepat. Demikian juga mungkin ada orang nak ukur benda ni dari segi ilmu yang dimiliki. Ilmu yang dia milik tu pun sama juga. Nak ukur dekat dia itu dari segi ilmu yang dia milik. Sebab apa? Sebab tidak semua orang yang berilmu itu bahawa dia ni mempunyai kaitan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semuanya. Ada kalanya orang yang jahil kadang-kadang lebih soleh dan lebih kuat keyakinannya terhadap Allah berbanding dengan yang alim. Kadang-kadang boleh berlaku. Jadi kalau kita meletakkan kealiman, ilmu sebagai pengukur kedekatan seseorang dengan Allah itu, maka keliru. Keliru tadilah. Kerana orang yang alim ini mungkin dia soleh sungguh, tapi boleh jadi juga seorang yang alim tapi dia tidak soleh. Dia buruk akhlak perangai dia, sikap dia dan sebagainya. Jadi bila kita meletakkan ilmu sebagai ukuran kedekatan dekat dengan Allah Ta'ala tu, tak kena. Sebab ada kemungkinan yang berbagai-bagai. Nabi ada menjelaskan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, ilmu banyak, kau banyak, bertambah alim, ulama, tapi petunjuknya tak ada, ilmu yang dengan sepatutnya dia lebih mengenal Allah, lebih menjadi soleh, lebih berakhlak mulia, tak ada bahagian tu. Bahkan jadi terbalik, dia mula merasa sombong dengan ilmunya, jadi angkuh, jadi bongkok dengan kealiman dia tu, dan macam-macam lagi lah. Jadi ada berlaku macam ni, sehingga Nabi sebut man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi tak bertambah petunjuk. Maksudnya boleh berlaku macam tu. Lalu dalam keadaan seperti itu tu, apa kata Nabi? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka kenyataannya dia tidak bertambah dalam hubungan dia dengan Allah itu, melainkan semakin jauh. Jadi kalau kita letakkan kealiman, ilmu sebagai ukuran dekat, silap. Mungkin betul pada sesetengah orang, dia alim dan sama-sama dia soleh, dia arif, mungkin dekat. Tapi kalau semata-mata dia seorang ahli ilmu, seorang ulama, orang yang memiliki ilmu, belum tentu lagi. Kan ada kemungkinan tadi tu. Kemudian ada juga orang ukur kedekatan dari segi yang lain lah. Antaranya dari sudut kezuhudan. Zuhud ni orang yang hidup dalam keadaan tidak memiliki banyak pemilikan-pemilikan keduniaan. Dia hanya memiliki sesuatu sekadar keperluan asas saja, untuk sekadar makan, minum, pakai dia, keluarga dia dan sebagainya. Lebih daripada tu tidak indah dah, tidak cari dah.
Jadi tak ada milik apa-apalah. Milik yang dia ada tu hanya keperluan semata-mata untuk makan minum, tempat tinggal, pakaian dan sekadar itu saja. Dan mungkin ada orang ukur kedekatan hubungan dengan Allah Ta'ala ni dari aspek tu. Yakni kalau dia ni orang zuhud ni, semakin zuhud dia maka semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Macam mana pula dengan ukuran ni? Jadi ukuran ini mungkin betul dari satu segi, tetapi keliru dari segi yang lain. Kok mana keliru? Kok mana jadi keliru tu? Orang yang zuhud ni berada dalam keadaan kezuhudan ni banyak keadaan. Zuhud dengan erti dia berada dalam keadaan tidak memiliki banyak harta pemilikan. Hak dia ada tu sekadar keperluan kegunaan dia saja. Orang berada pada keadaan begini ni banyak keadaan. Ada di antara mereka itu terpaksa, rezeki dia banyak tu je. Tapi kalau dia boleh, andai kata ada peluang jadi kaya, dia akan jadi kaya. Tapi oleh kerana mungkin tak ada peluang, sekadar tu je, maka gitu. Jadi kalau kita letakkan kezuhudan sebagai ukuran kedekatan, keliru. Sebab ada orang macam tadi, dia zuhud bukan kerana dia tak boleh kaya, tapi kerana memang rezeki dia sikit, sekadar tu je. Dan ramai juga orang yang berwatak zuhud lebih kepada nak riak, untuk dia pertonton, perlihatkan kepada orang sehingga orang sanjung dia atas kezuhudan dia. Berapa ramai orang seperti ini? Banyak juga. Jadi meletakkan ukuran kezuhudan, zuhud dengan erti tidak memiliki apa-apa ni sebagai ukuran dekat dalam hubungan dengan Allah, keliru. Maka sebab itu ulama tasawuf menggunakan ukuran lain dalam melihat kedudukan dekat antara seseorang dengan Allah Ta'ala dalam hubungan dia dengan Allah Ta'ala tadi, kedudukannya. Ukuran kok mana? Iaitu ma'rifat qalbu, ma'rifat hati. Dah apa benda yang ada pada ma'rifat qalbu ni, ma'rifat hatinya? Pertama sekali sudah tentu ada i'tiqad, ada keyakinan, ada iman. Tidak akan ada ma'rifat kalau tidak ada iman. Apa-apa jenis makrifat pun mesti dasarnya, asas dia i'tiqad yang betul, iman yang betul. Tak akan berlaku makrifat tapi atas dasar i'tiqad yang salah, atas dasar iman yang salah dan sebagainya, tak berlaku. Jadi bila sebut makrifat ni sudah tentu ada imannya, ada i'tiqadnya. Namun bukan sekadar i'tiqad, bukan sekadar iman. Untuk menjadikan makrifat tu, maka dia ada makrifat, iaitu iman dan i'tiqad tadi tu. I'tiqad yang hadir, ingat, rasa, jadi unsur tu. I'tiqad dia terhadap Allah tu, keyakinan terhadap Allah, ada unsur-unsur lain lagi, iaitu unsur sedar hatinya, ada kesedaran hati, ada ingatan hati, ada kehadiran hati, ada rasaan hatinya berkait dengan i'tiqadnya tu, baru dinamakan makrifat. Jadi yang ini orang tak soal bahawa dia adalah pengukur yang tepat untuk kita menjelaskan hubungan, kedudukan dekat atau jauh seseorang itu dalam hubungan dia dengan Allah. Dari aspek ini, aspek keyakinan dia dan yang tumbuh dari keyakinan itu, iaitu zauqnya, kesedaran hatinya, ingatan hatinya dan sebab pandangan hatinya. Semua itu adalah merupakan hal-hal yang mengukuhkan keyakinan, dan ini memang tidak ada ragu lagi, tak ada orang ragu bahawa itulah pengukur yang tepat dalam melihat kedudukan dekat atau jauh seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang apa kaitan dengan zikir? Seperti yang dikatakan oleh alim yang mensyarahkan kalam hikmat ini, iaitu dia kata memindah, yakni menaikkan dari satu tingkat, yakni dari satu tahap ke lain tingkat, ke tahapan yang lain, yakni tahapan zikir, daripada satu tingkatan zikir ke satu tingkatan zikir yang lain, adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah. Jalan zikir dan tingkatan dia itu, itulah jalan yang paling dekat untuk menuju kepada
Allah, ataupun bahasa lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan yang sangat mudah dan ringan dari segi yang lain pula, zikir ini bukan saja dia merupakan perjalanan yang paling dekat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia lebih mudah dan lebih ringan berbanding amalan-amalan lain. Jadi sekarang macam mana, bagaimana kaitan zikir dengan hubungan dekat dengan Allah ni? Tadi sudah saya buat kenyataan, hubungan dekat dengan Allah Ta'ala ni adalah berasaskan kepada makrifat. Apa yang ada pada makrifat? Elemen-elemen yang kena ada untuk membentuk makrifat ni, dia kena ada iman dan i'tiqad, ada pegangan, ada keyakinan, ada kepercayaan. Tapi bukan sekadar itu saja, dia ada lebih daripada itu, iaitu hadir hati. Hati itu jelira. Dengan hati, contohnya kalau dia yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, perasaan itu timbul dalam hati dia, sehingga dia melihat segala perkara itu adalah berlaku dengan kekuasaan Allah. Hadir. Dia ada hadir. Bahkan merasakan. Rasa yang macam mana itu? Bila hadir, yakin Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Hadir pada pandangan dia, tengok orang ni dapat rezeki, terus teringat Allah Ta'ala beri ke dia rezeki. Tengok pula orang ni, Allah, dia telah beri rezeki oleh Allah. Dia tak nampak dah orang ni dapat dengan sebab usaha orang ni, dengan sebab dia kehir kau tu kehir ke ni. Tak tengok, dia tengok semata-mata ini rezeki Allah ke dia. Itu hadir. Orang ni pula dapat rezeki cara macam-macam. Orang ni dapat rezeki cara payah, orang ni dapat rezeki cara mudah. Bila dia tengok kenyataan saja, dia tak nampak dah sebab musabab tu. Tu hatinya memandang kepada Allah lah yang memberi rezeki. Tu hadir. Hadir ingatan itu tu. Kemudian bukan sekadar hadir, ada dengan perasaannya, ada zauknya. Dia masih senang hati melihat rezeki aku banyak ni hari ni, ketentuan dia, alhamdulillah. Orang lain boleh banyak lagi, tak apalah, bahagian dia. Dia rasa gembira atas memandang ini perbuatan Allah, ni kerja dia belaka ni, urusan dia belaka ni. Kemudian dia pula ada keyakinan di sebalik perbuatan Allah Ta'ala ni ada hikmah, ada kebijaksanaan, ada rahmah. Hadir benda tu, nampak pada pandangan dia, dalam ingatan dia. Mari, orang panggil mari. Istilah mari tu hadir, orang Arab panggil. Berserta dengan rasa zauknya sekali, rasa gembira, rasa yakin, tenteram. Inilah makrifat. Jadi kalau begitu ke, oleh kerana makrifat inilah pengukur dekat atau jauh seseorang dengan Allah, dan salah satu elemen makrifat itu adalah hadir, maka hadir itulah sebenarnya zikir. Maka di sinilah berkata pengarang kitab ini bahawa peningkatan daripada satu tahap ke satu tahap zikir, yakni zikir dan tingkatan dia tu, itulah satu-satunya jalan yang paling dekat untuk mendekati Allah. Kerana dari segi tadi, kerana zikir ini adalah elemen penting dalam membina makrifat, dan makrifat itulah ukuran yang tepat dalam menentukan kedudukan hubungan dekat atau jauh manusia dengan Allah Ta'ala. Itu perkaranya. Bagi orang yang tak mengaji tasawuf, dia mungkin tak apa nampak kau ni, mungkin nampak dari segi awak saya khabar tadi tu, nak ukur dekat jauh, amalan banyak mana dia buat, sedekah banyak mana dia buat, dan macam-macam lagi lah. Dari segi kehidupan dia, zuhud ke tak, mungkin orang tengok dari segi tu, macam saya sebut tadi lah, mungkin betul dari satu segi secara kebetulan, tapi ada kemungkinan benda tu tak betul. Abul Qasim Al-Qushairi berkata, zikir itu simbol wilayah. Az-zikru mansyurul wilayah, kata Al-Qushairi. Zikir ini adalah simbol, tanda kepada kewalian. Ayah kau ni, wali ni apa benda wali? Orang kita hari ni keliru dalam menilai kewalian. Wali ni secara mudah,
secara mudah. Orang yang mengasihi, orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, itu wali. Iaitu orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah, dengan wilayah ni, iaitu orang yang nak kata antaranya dia orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, bahasa mudah begitulah. Jadi berlaku dua arah. Orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah dari segi dia tu, dan Allah Ta'ala pula memang dekat kedudukannya dengan diri orang ni. Dekat Allah Ta'ala ni dengan makna yang tersendirilah, dengan makna yang khusus. Jadi wali ni, Abdul Qasim Al-Qushairi dalam kalam dia kata antara alamat simbol kewalian itu adalah zikir. Zikirlah alamat kepada kewalian seseorang. Baik. Dia pun sama juga masalah wali ni. Wali ni kadang-kadang orang hitam macam-macam, kok macam-macam. Penilaian orang tak ada wali ni. Macam-macam lah pandangan orang terhadap kewalian. Tapi saya nak jelaskan, setengah orang tu dia tengok dari pelbagai sudut tentang kewalian ni. Ada orang tengok dari sudut ilmu tadi, bila tengok dia ni banyak ilmu, alim dan sebagainya, dia anggap sebagai wali. Mungkin betul, mungkin tidak. Sama macam tadi kau. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Demikian juga dari segi ibadah. Banyak buat ibadah. Mana orang yang dilihat banyak ibadahnya lebih daripada orang lain, maka dia anggap wali. Mungkin ya, tapi mungkin tak juga. Boleh berlaku. Sebab kewalian itu berada dari sudut yang tertentu, bukan dari sudut ni. Berapa ramai orang yang beribadah, tapi tadilah kadang-kadang kerana dorongan riak, kadang-kadang dengan ujub, maka macam mana pula nak dianggap yang orang seperti ini dianggap sebagai wali. Demikian juga dengan kealiman ilmu tadi, orang yang alim dan sebagainya, memang dia alim tetapi penuh dengan takaburnya dan sebagainya. Lalu macam mana keadaan seperti ini dianggap sebagai wali? Jadi kalau kita tengok wali ni, bahasa mudah, sekalipun tanggapan orang berbagai-bagai, bermacam-macam, orang tengok tu wali ni macam-macam. Ada orang tengok dari aspek-aspek tadi, ada juga orang tengok dari aspek pelik, aneh, berlaku pada diri orang tu banyak perkara-perkara yang luar biasa, aneh, pelik. Boleh baca minda orang, boleh baca hati orang. Kalau dia khabar tu betul, sekalipun dia tak tengok, sekalipun dia tak tahu. Kemudian berlaku hal yang pelik-pelik, boleh berjalan atas air pula, kadang-kadang boleh terbang pula tu, dan macam-macam lagi. Ada orang tengok kok tu wali. Mungkin betul, tapi mungkin silap juga. Sebab apa? Hak pelik-pelik ni pun tukang-tukang sihir pun banyak dapat memperlihatkan hak pelik-pelik ni, hak aneh-aneh. Tukang sihir macam-macam lagi lah yang setara dengan tukang sihir ni, banyak sekali berlaku. Jadi ada orang tengok kewalian dari sudut benda hak aneh-aneh ni, pelik-pelik, maka mungkin betul, mungkin salah. Maksudnya orang yang terjadi pada diri dia tu perkara-perkara yang luar biasa ni, khawarikul adah, ada kemungkinan lah sebagai karamah, tapi ada kemungkinan itu satu bentuk sihir dan istidraj, tipu daya, banyak berlaku juga. Ingat tak dulu David Kofufi dapat menghilangkan patung besar dia mereka dulu tu. Lepas tu dia cuba nak menghilangkan Jambatan Pulau Pinang, tapi timbul isu kejap dulu.
Hilang sungguh tak apa dia. Jadi kata lalu pun mulai-mulai ada boleh lalu. Macam tak ada benda tu. Sama ni. Nak kata guna gitu. Aneh, pelik. Tapi kita nak kata dia tak wali. Dia tak wali ke guna. Jadi macam-macam tanggapan orang. Ada orang nak ukur untuk wali ni, dia tengok dari segi kehidupan dia. Orang ni jauh daripada orang, duduk dalam hutan, dalam rok, duk cara orang, duk campur orang, tu tak wali. Mungkin betul, tapi mungkin salah. Boleh jadi belaka. Kalau nepek dalam rok, dalam hutan ni macam-macam beseng. Boleh jadi belaka. Jadi kalau kita tengok aspek kewalian, tengok aspek mana? Perkataan wali itulah. Perkataan wali dalam bahasa Arab, dia boleh jadi wazan fa'il, isim fa'il, boleh jadi dia atas wazan tu. Tengok wazan tu dari segi asal perkataan Arab. Perkataan wali tu dia juga orang panggil dalam bahasa Arab isim fa'il, kadang-kadang dia isim maf'ul. Artinya apa? Dua arah, dua keadaan. Jadi wali ni, perkataan wali tu sendiri dari segi corok bahasa dia tu, macam saya kata tadi tu, kadang-kadang tak apalah, orang tak tahulah ni nak beri mukadimah sikit. Isim fa'il atau isim maf'ul, maknanya apa benda? Maknanya kalau kita tahu wali tu dengan makna kasih, sayang, cinta, artinya wali ni orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Itu maksud dia. Atau perkataan wali dengan makna redha. Lalu apa wali itu? Iaitu orang yang redha kepada Allah dan diredai oleh Allah. Kalau kita tahu perkataan wali itu dengan makna mendukung ataupun orang yang menolong. Jadi wali itu siapa? Orang yang menolong agama Allah dan ditolong oleh Allah. Itu maksud wali. Jadi pokok pakar kewalian ini orang yang memiliki hubungan kalbu yang kuat dengan Allah Ta'ala, iaitu hubungan hati dengan Allah yang kuat dan dia tidak diabaikan oleh Allah. Dia ada keyakinan terhadap Allah, ingatan terhadap Allah dan sebagainya, dan dia itu tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang menolong agamanya dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara pengertian-pengertian wali. Jadi secara mudahnya wali ini sebenarnya adalah merupakan urusan, kalau dari segi manusianya, dia adalah aspek dalaman, bukan aspek luaran, aspek dalaman manusia. Sebab itu berkata ulama tasawuf, la ya'riful waliyya illal waliyyu, tidak mengenal seseorang wali itu melainkan wali juga. Maksudnya orang yang setara dengan dia juga baru boleh cam alamat-alamat kewalian itu. Olehnya orang lain itu tak dapat kenal. Buat agak-agak mungkin boleh, mungkin kena, mungkin salah, mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi secara tepat mungkin jauh sikit. Sebab yang tahu tentang sesuatu perkara itu adalah yang setarah dengan dia. Nak kabarnya wali ni adalah hadalaman. Kalau dalam dunia pertukangan kok, teknikal yang kecil, yang halus-halus, hak jenis teknikal ni, menilai sesuatu di teknikal ni hanya orang yang jenis dia juga boleh nilai. Nak tahu sesuatu seni bina tu bermutu atau tidak, ataupun lukisan tu bermutu ataupun tidak, tanya orang kapur ni mana boleh buat kira. Dia tak nak nilai. Tapi orang dapat menilai kesenian dia tu memang pelukis juga. Sama juga kewalian ni. Dia merupakan hal-hal dalaman manusia, rahsia hati manusia ni. Jadi yang dapat mengecam keadaan ini sudah tentu orang yang spesial dengan dia juga. Dapat camlah tanda-tanda ni, kewalian ni. Itulah kata ulama tasawuf, la ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak mengenal seorang wali itu mereka untuk wali juga. Kenal sungguh. Jadi di aspek dalaman manusia. Kalau kita nak tengok sikit lagi, perincikan sikit lagi tentang nilai-nilai kewalian ni, aspek mana yang boleh kita tengok? Sudah tentu aspek makrifat. Makrifat, yakni keyakinan dia terhadap Allah, pengenalan hati terhadap Allah, maka itu sebagai salah satu ciri kepada kewalian. Apa lagi ciri kewalian? Kalau kita nak tengok apa-apa yang dipedomankan oleh
yang dipedomankan kepada kita dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ni. Dalam bab keyakinan sudah tentulah, itulah inti kepada kewalian. Antaranya juga adalah tentang keikhlasan kalbunya. Itu pun payah juga. Dari mana semua ini? Antaranya daripada hadis Nabi. Al-ikhlasu sirri auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas ni rahsiaku, kata Allah. Aku simpan dia, aku letak dia kat mana? Al-ikhlasu sirri auda'tuhu, aku letakkan dia qalba, ke dalam hati, di dalam hati man ahbabtu, orang yang aku kasih, min ibadi, dari kalangan hamba-Ku. Nak kabarnya antara ciri kewalian tu keikhlasan. Dan keikhlasan ni rahsia batin manusia. Orang tak tahu, orang tak kenal. Sebab tu kata tak kenal. Tapi kita tahulah poin dia tu. Poinnya keikhlasan dia tu. Cuma kita nak buktikan keikhlasan seorang, tak mudah tu lah. Dan siapa yang boleh cang balik? Orang yang sejalur dengan dia tu boleh cang lah tanda-tanda. Ketika zaman Syekh Abdullah Al-Mubarak, pada zaman dia tu berlaku kemarah. Syekh Abdullah Mubarak ni, Abdullah bin Al-Mubarak, dia seorang ahli hadis, seorang sufi, seorang ahli hadis dan ulama yang menguasai banyak bidang-bidang lain juga lah. Jadi berlaku zaman dia tu kemarah. Jadi penduduk Mekah ni duduk melaksanakan solat istisqa, tapi hujan tak turun-turun juga. Buat solat istisqa. Satu hari Syekh Abdullah Al-Mubarak ni dia berjalan-jalan sekitar Kaabah. Dia kebetulan bertemu, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang yang berkulit hitam. Berdoa kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah dengan mengucapkan beberapa kalimat. Maka semena-mena saja tengah-tengah berdoa tu, tiba-tiba saja mari awan bawa turun hujan. Jadi pada pandangan Abdullah Mubarak ni, ini mungkin berkait dengan orang ni yang berdoa tadi tu. Jadi itu mungkin firasat dia lah. Dia pun nak tengok orang ni, siapa dia orang ni. Dia ikut dah sekarang. Dia ikut kawan ni balik, ikut secara dia, tanpa pengetahuan dia lah, secara diam-diam dia ikut. Akhir kali dia tahu orang ni balik ke rumah tertentu, dan ternyata dia merupakan seorang hamba abdi. Seorang hamba abdi yang dimiliki oleh seseorang, sebab dia kenal rumah ni rumah siapa dia. Jadi Syekh Abdullah Mubarak tahu benda ni. Jadi bila dia tahu, keesokan harinya bila dia tahu, dia balik. Keesokan beberapa selepas daripada tu dia pergi semula ke rumah tu. Jumpa dengan pemilik tuan rumah tu. Tujuan dia apa benda? Tujuan dia pergi jumpa tu nak beli hamba. Jadi dia jumpa dengan tuan tu. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ni orang terkenal, penduduk Mekah kenal belaka dia, seorang soleh, orang suhur. Jadi bila dia jumpa dengan tuan rumah tu kenal bahawa ini Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ni orang suhur, orang yang dihormati, orang yang dikenali. Jadi ditanyalah apa tujuan tuan ni datang sini ke rumah dia ni. Dia pun khabar, dia kata aku nak beli seorang hamba. Jadi bila tuan rumah ni tahu seorang orang yang terhormat ni, Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ni nak cari hamba, dia pun waktu bila hamba-hamba dia sihat-sihat. Hamba sihat-sihat saja. Orang gagah sebab memang sesuai nak jadi khaddam, nak kerja ni. Waktu bila tunjuklah orang gagah ni. Tapi bila Syekh Abdullah melihat di atas seorang, tak ada orang tengok kemarin tu. Orang jumpa kemarin tu tak ada dalam apa yang dipaparkan, yang ditunjuk tu tak ada. Bukan, tak ada sini ni. Jadi dia khabar ke tuan rumah tu, dia kata aku nak tengok orang lain lagi, dia kata. Tuan rumah kata ada, tapi tak orang.
Ada orang duduk belakang tu, bahagian dapur tu, bahagian belakang-belakang tu, tapi tak sabar nak nak jadi khodam. Terutamanya syekh ni sendiri pun dah uzur dah, umur lanjut mungkin. Jadi takkanlah khodam dak rok gitu juga. Dia carilah khodam hak gagah sikit. Tak apa, aku nak tengok kau. Jadi oleh kerana guru ni, oleh kerana Syekh Abdullah nak tengok kau, maka tuan pemilik ni waktu baik pun habislah. Hamba-hamba abdi yang duduk belakang-belakang tu apa ni, hak duduk belakang-belakang tu kan dapur dan sebagainya waktu baik. Dia tengok ada. Dia tengok ada orang yang jumpa sebelum ni. Jadi dia nak orang ni tunjuk, dia nak orang ni. Jadi tuan ni pelik lah dia. Apa mau nak beli dia, padahal dia pun dah orang. Syekh ni pun tua dah. Beli hamba dah orang juga. Bukan orang kagum, orang sihat molek. Tak apa dia kata, dia nak beli orang ni. Jadi akhir sekali oleh kerana nak juga, maka belilah. Beli ambil lah hamba abdi ni. Hamba ni tanya dia, kenapa tuan beli saya? Mau beli aku ni buat apa? Tahu dah aku ni pun dah orok, nak kerja, nak khidmah ke mu dah orok juga. Apa mau beli? Kata Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata aku beli mu ni bukan nak suruh mu khidmat kepada aku, tapi aku nak berkhidmat kepada mu. Pelik. Aku beli mu ni, aku nak bebaskan kau, aku nak jadi khodam ke mu pula, bukan mu jadi khodam ke aku. Tapi si hamba ni bila Syekh Abdullah kata gitu, dia perasan lalu dah. Dia kata kalau begitu tuan telah tahu rahsia aku. Dia boleh cang. Dia cang dah sekarang. Padahal susu dah tu, susu. Tapi oleh kerana Syekh Abdullah ni mata tajam juga ni, firasat tajam juga, orang ni pun tajam juga ni, tembung sini. Kalau begitu tuan sudah kenal, sudah tahu rahsia aku, rahsia saya. Bila dia ada balik tengah jalan, dia minta izin dengan Syekh Abdullah, boleh tak berhenti sekejap? Kerana menjadi dia nak bersolat. Dia berhenti sekejap. Dia nak bersolat. Dan diizinkan oleh Syekh Abdullah, dia bersolat, kemudian dia adalah doa-doa, mati gitu, habis mati. Itu dia. Rahsia kewalian, rahsia dalam orang tak tahu. Sama juga dengan Sayyidina Abu Bakar. La wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil ahdi la rajah. Kalau ditimbang iman Abu Bakar tu dengan iman penduduk bumi ni, la rajah, berat lagi iman Abu Bakar ni. Kok mana berat dia tu? Ada riwayat menyebut itu adalah huraian, sebahagian dari riwayat dia mengatakan itu huraian Imam Ghazali. Lisirin waqara fi qalbi, kerana ada rahsia yang tersemak dalam hati, jauh dalam lubuk hati Sayyidina Abu Bakar tu. Urusan dalam sehingga Nabi ma fadalakum Abu Bakrin bikasrati salatin wala bikasrati siyam. Sayyidina Abu Bakar ni tidak melebihi kamu disebabkan kerana banyak puasa, bukan sebab kerana banyak semayang, banyak puasa, bukan sebab tu dia lebih. Jadi ke mana dia lebih? Lisirrin, kata Imam Ghazali, ada mengatakan ini sebahagian dari riwayat, lisirrin waqara fi qalbi, kerana ada rahsia yang terisi di dalam lubuk kalbu dia tu. Itu wilayah rahsia kewalian. Jadi rahsia tersimpan. Jadi antara hal-hal kewalian ni saya nak cerita sikit, tak apalah ni, nak kaitkan dengan zikir ni. Macam mana zikir itu berkait dengan benda ni yang disebut oleh Kusyairi tu, zikru mansyurul wilayah. Zikir ni adalah tanda kewalian, tanda. Macam mana benda ni boleh zikir tu jadi tanda kepada kewalian? Ni tengok, kita tengok wali tu kan tu. Jadi kalau kita tengok pedoman-pedoman yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi, maka antara rahsia-rahsia kewalian itu rahsia makrifat lah. Lah ni orang nak tahu dalil belaka. Apa-apa pun nak tahu dalil. Bila saya buat kenyataan antara rahsia kewalian, rahsia makrifat, kok mana? Mana dalilnya? Tengok hadis taqarrub.
Ada hadis kursi, panggil hadis taqarrub ni. Saya ambil bahagian berkenaan je lah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila sampai tahap aku sudah kasih kepada seseorang tu, kata Allah ni firman hadis kursi, apabila aku telah kasih kepada seseorang tu, maka akulah yang jadi penglihatan dia, yang dengannya dia melihat. Akulah yang jadi pendengaran dia, yang dengannya dia mendengar. Akulah yang jadi tangan dia, yang dengannya dia memukul. Akulah yang jadi kakinya, yang dengannya dia berjalan. Ini tak perlu pada tafsir. Janganlah faham manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Tak. Ini ada satu halah, panggil orang Arab panggil satu keadaan dekat dengan Allah Ta'ala yang memerlukan huraian yang agak panjang untuk ditafsirkan. Cuma nak kabarnya bahawa kedudukan dekat dengan Allah Ta'ala tu, antara cirinya kedudukan kewalian ni adalah pada makrifatnya. Sehingga Allah Ta'ala sebut akulah yang jadi penglihatan dia, pendengar dia. Bukan berarti manusia jadi Tuhan. Jangan faham seperti itu. Jangan faham manusia sudah jadi Tuhan, Tuhan sudah jadi manusia. Bukan. Tapi kalau kita nak faham cara Wahabi, jadi gitulah. Kalau nak pakai manhaj memahami nas secara yang dipegang oleh Salafiyah Wahabiyah, akan jadi macam tu. Sebagaimana yang dipegang oleh kelompok-kelompok ini dalam mengisbatkan keyakinan Tuhan tu di Arash, kerana nas Al-Quran tadi itu dipahami secara literal, secara zahir itu, maka hadis ini tak boleh nak lagi akan menjadi pegangan pada manusia jadi Tuhan. Tuhan sudah menjadi manusia kalau faham cara yang sama, manhaj yang sama. Sebab tu manhaj tu dah betul. Manhaj memahami ayat-ayat mutasyabihat ni tak betul, faham secara zahir tu. Kalau faham secara zahir, Tuhan jadi manusia dalam hadis ni. Kuntu samahu, akulah yang jadi pendengaran dia. Kata Allah, aku jadi pendengaran dia. Bahasa mudah kau, aku jadi dia lah. Kita nak faham gitu. Ini bahaya manhaj. Dan saya tak nak panjangnya melarat tak lain lagi. Tapi nak kabarnya bahawa salah satu elemen kewalian adalah makrifat qalbunya, yang dijelaskan dalam hadis tadi itu, kuntu samahu, akulah yang jadi pendengaran dia. Itu satu keadaan yang perlu pada huraian. Tapi nak kabar itulah makrifat. Sampai seperti itu. Apa lagi aspek lain kewalian? Antara aspeknya adalah aspek hubungan dia dengan manusia. Hubungan guana dengan manusia. Antara aspek-aspek kewalian ni kita boleh tengok alamat-alamat dia tu adalah hubungan seseorang tu dengan orang lain. Kok mana benda ni? Mari tengok pada hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dikasihi untuk diri dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna zahir hadis ni kamu tidak beriman. Kalau kita faham gaya faham yang saya sebut tadi tu, kalau tak ada benda ni tak beriman, ni masalah tu bahaya ni. Cara memahami dalil ni hari ni jadi masalah besar hari ni. Kalau kita tengok secara zahir dan guna kaedah sesetengah golongan yang kata kena faham gitu-gitulah secara zahir, menyakit akan timbul sini antaranya. Saya bila sebut ni hari ni oleh kerana ini jadi masalah hari ni. Dulu tak jadi masalah, hari ni jadi masalah besar ni. Berpunca daripada gaya faham yang keliru ni dalam memahami dalil ni. Tuhan kata gitu, gitulah. Ni ayat ni kalau pada setengah ayat, pada sebahagian ayat tu ayat muhkamat, okey, tak ada masalah. Tapi ayat yang mutasyabihat pakai gaya ni memang timbul penyakit. Ataupun ayat yang perlu pada huraian.
termasuk ayat saya nak khabar ni. Saya dah nak khabar benda tu, tapi bila kait tu terpaksa jelas kau. Bila Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, seseorang tu tidak beriman. Zahir ayat tu menafikan iman. Siapa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sehinggalah dia menyukai untuk diri dia apa yang dia suka untuk orang lain. Maksudnya kalau seseorang tu suka dia ni berjaya, dia nak orang lain pun berjaya juga. Kalau dia suka dia dapat, maka dia nak orang lain dapat juga. Kalau dia suka dia ni supaya memperolehi kebaikan, sihat, dia pun nak orang lain gitu juga. Dah agaknya berapa ramai orang gini. Berapa ramai orang bersikap, biar beli kat aku ya, jangan beli kat orang sudah. Berapa ramai hok perangai pasal itu. Tak ambuh orang, tak ambuh kursi orang, tak ambuh orang, biar bahan ke dia je bagi. Jadi kalau pakai model ni kau, hok ada perangai ni tak beriman lah. Gitu ke kita nak faham? Berapa ramai orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, tengok orang boleh, tak berahi, tak senang hati tengok orang boleh, biar hilang, tak boleh aku pun tak apa, asal jangan boleh ke dia je. Berapa ramai orang sikap demikian? Berdasarkan hadis tadi, la yu'minu, tak beriman dia. Jadi kita nak kata batal iman orang disebabkan kerana sikap macam ni, maka sebab tu tak boleh terjemuh macam tu. Jadi ulama kita menjelaskan la yu'minu bukan berarti tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Yang saya nak highlightkan hari ni, tiba masalah hari ni, cara faham dalil hari ni yang menimbulkan kekeliruan. Iaitu Tuhan kata gitu, kena gitulah. Dalil dalil gitulah ni. Sekalipun saya kuliah saya ni bukan tajuk tu, tapi saya rasa saya kena tekan banyak kali ni. Jadi menyakit hari ni cara memahami dalil ni. Dengan cara ni lah mensabitkan Tuhan duduk di arsy. Ni lah cara dia. Tuhan kata gitu. Nak kata mana dia? Takkan percaya Tuhan? Tukang Tuhan nak tipu kita? Pakai buah tu. Buah boleh menyakit lagi ni. La yu'minu ahadukum tadi sama. Jadi orang yang iri hati ke orang, tak senang ke orang, ataupun orang yang nak bolok dia saja, tak mahu orang, jangan boleh ke orang lain ni. Orang ni kalau berdasarkan hadis ni tak beriman lagi. Begitukah kita nak faham? Salah. Jadi la yu'minu di sini tidak sempurna. Maksud kalau dia ada nyakit-nyakit ni, iman dia tak sempurna. Tapi masih mukmin, masih beriman. Baik. Apa yang saya nak sebut tentang tanda kewalian ni, iaitu antara ayat ni menyebut tentang kesempurnaan iman. Bila sebut kewalian, wilayah, dia ada kaitan dengan iman dia tu, makrifat, iman dan makrifat dia tu. Dan iman dan makrifat ini tidak sama dari segi darjat. Darjat iman boleh berubah, boleh meningkat, iman tu boleh bertambah, boleh berkurang. Bukan rukun iman tu, tapi kekuatan keyakinan iman tu, itulah yang berubah. Kekuatan keyakinan, bukan rukun-rukun iman tu. Jadi iman ni berubah. Hadis tadi berkait dengan iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Jadi dia berkait dengan keimanan. Maka kita tahu kewalian itu antara ciri dia adalah keimanan yang mendalam, martabat yang tinggi dalam iman. Jadi artinya apa? Bila iman seseorang tu semakin meningkat, dalam bahasa mudah, bila seseorang wali tu yang sudah tentu iman dia tu mendalam, sudah tentu dia ada sifat ni. Sifat iaitu dia suka orang lain dapat kebaikan sepertilah kebaikan yang dia suka. Tapi kalau ada sikap permusuhan, kebencian, nak kata Tok Wali guan ni pasal gitu. Tok Wali kelah apa pasal itu? Menanam permusuhan, menanam kebencian. Wali jenis apa gitu? Kita tengok situ. Kerana wali ni orang yang hubungan dia dengan manusia ni, dia sesama Islam betah. Yang bukan Islam pun dia ada kasih dari segi supaya mengharapkan orang ni dapat hidayah, dapat petunjuk dan sebagainya. Itu tanda. Jadi tanda kewalian ni banyak aspek kita boleh tengok.
Maka antara aspek-aspek kewalian itu adalah berada pada makrifatnya itu. Dan makrifat ni dia ada kaitan dengan zikir seperti yang diterangkan. Jadi saya nak jelaskan kata Imam Abu Qasim Qushayri ni, bahawa zikir itu simbol wilayah. Zikir ini adalah tanda, simbol kepada kewalian. Sebab apa? Kerana zikir itu ada kaitan dengan makrifat seperti yang saya terangkan tadi. Dan antara khususiah kewalian itu pada kedalaman makrifatnya. Maka sudah tentu zikir itu adalah ada kaitan dengan kewalian. Dan Qushayri menyebutnya sebagai tanda, simbol kepada kewalian. Bahasa mudah kok, seorang wali itu nak tak nak mesti dia ahli zikir. Dengan arti orang yang kuat ingatan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendalam ingatan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak lagi. Bahawa itulah antara ciri-ciri kewalian. Lalu bagaimana dengan orang ada berahi ke zikir? Marah pula orang berzikir. Ataupun disepelek macam-macam lah. Oh tak lah, bukan kau utama lah, itulah inilah. Kau ni pula tu. Itu cerita lain lagi. Tapi nak kabarnya kewalian ini antara simbol dia zikir. Iaitu orang tu memiliki ingatan yang kuat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mendalam zikirnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri kewalian. Dan pelita, yakni zikir itu juga pelita penerangan untuk sampai. Zikir ini diumpamakan seperti pelita yang akan menerangi jalan untuk orang sampai ke sesuatu destinasi. Artinya dalam perjalanan manusia mendekati Allah ni, qalbu dia tu yang berfungsi sebagai pelita untuk dia mendekati Allah adalah zikir ni. Ingatan hati dia tu, dia seumpama pelita. Maksudnya kalau tak ada jalan zikir ni, tak nampak jalan tu, tak nampak laluan. Umpama orang nak berjalan, tak ada pelita, tak ada cahaya, tak nampak laluan. Maka dalam perjalanan kalbu manusia pun gitu juga. Yang menjadi pelita kepada kalbu untuk mendekati Allah adalah zikir dia tu. Itu kata Imam Al-Qushayri. Dan tanda sihatnya permulaannya. Baik, antara kata-kata Qushayri lagi, zikir itu juga adalah tanda sihat ni masuk betul. Betul permulaannya. Perjalanan manusia ni untuk mendekati Allah ni, dia ada mula dia ada natijah, ada permulaan dia ada kesudahan ni. Dia ada yakni dia ada nak kata permulaan ke, ada tempat yang dia nak tuju. Tapi dia ada permulaan dia, bermula dengan sesuatu perkara. Baik. Jadi kata Imam Al-Qushayri bahawa zikir ini tanda bahawa permulaan perjalanan seseorang itu betul. Tanda yang apa dia? Dia bermula dengan jalan yang berasaskan pada zikir. Maksudnya proses dia tu, laluan yang dia lalu untuk merubah diri dia menjadi lebih dekat dengan Allah, asas perjalanan dia tu, paksi perjalanan dia tu, asas pada amalan yang dia buat adalah berasaskan pada zikir dalam pelbagai bentuk. Sama ada zikir dalam bentuk ibadah ke, semayang, puasa ke, atau memang zikir seperti zikir yang kita faham, takbir, tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya. Maka itu adalah jenis-jenis zikir. Cuma kata Imam Qushayri, tanda bahawa perjalanan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah tu betul, tandanya perjalanan awal perjalanan dia tu berasaskan pada zikir ni, dalam pelbagai jenis zikir tadi. Tak kira lah bahawa perjalanan dia tu berpaksi kepada amalan zikrullah. Dia bukan dengan amalan-amalan yang lain daripada itu. Itu tanda, kata Imam Qushayri, tanda bahawa perjalanan dia tu betul. Ukuran macam mana? Permulaan perjalanan dia tu, apa benda keutamaan dia, apa prinsip dia ataupun asas perjalanan dia tu. Kalau asas dia tu berasaskan zikir, itu tanda, kata Imam Qushayri, perjalanan itu betul. Dan menunjukkan
jernihnya akhir puncaknya. Demikian juga kata Imam Qushairi, zikir ni juga sebagai tanda yang menunjukkan bahawa kesudahan dia tu betul. Jadi bahasa mudahnya, zikir ni jadi tanda perjalanan seseorang tu. Permulaan dia betul, ujung dia tu akan sampai molek tempat yang betul. Tanda dia, ke mana nak kenal? Tanda dia, tengok permulaan dia tu ada tak elemen zikir, penghujung dia tu ada tak elemen zikir. Kalau ada ni, itu tanda bahawa permulaan dia betul, tujuan hak tidak capai pun betul. Tu kata Imam Al-Qushairi. Dan tiada suatu amal yang menyamai zikir. Tidak ada satu amalan pun dari segi kelebihan dia itu yang menyamai zikir. Ni ke mana pula ni? Benda ni fakta-fakta, keterangan-keterangan seperti ini ditemui dalam ajaran tasawuf, tidak ditemui dalam huraian-huraian lain. Sehingga disebut, dia kata bahawa tiada suatu amal yang menyamai zikir. Macam mana boleh jadi gitu? Dah kita pergi haji, habis beribu-ribu, sebulan masa, kuruh balik, banyak pitih kita habis, masa kita habis, nak kabarnya payahnya nak buat haji. Tapi ayat ni kabar dia kata benda, tiada suatu amal yang menyamai zikir. Tak ada satu amalan pun yang setara dengan zikir ni. Padahal zikir ni tak perlu habis pitih banyak, tak perlu habis masa banyak. Mana pula kata gini ni? Sama juga dia puasa, selang sehari puasa Nabi Daud, puasa sehari, esok buka, puasa pula Isnin Khamis tu lebih-lebih lagi lah, puasa semua banyak tahu. Separuh berat badan dia hilang. Tiba-tiba kan Syekh ni kata tiada suatu amal yang menyamai zikir. Tak ada satu amalan pun yang setara dengan zikir. Kawan ni apa aku kering, tiba-tiba zikir. Tak ada amalan yang serupa dengan dia, setara dengan dia ni. Bersedekah, habis harta, sebahagian pemilikan yang habis diinfak fi sabilillah, dibelanjakan begitu begini. Nak boleh bukan mudah nak boleh ni, berhabis. Tapi baca sini pula, tiada suatu amal yang menyamai zikir. Tak ada satu amalan yang setara dengan dia. Kawan ni nak boleh dah susah, bukan mudah, dia berhabis gitu pula tu. Tiba-tiba zikir lagi, tidak ada yang menyamai zikir ni. Kok mana ni? Kita tak tahu kok mana benda ni. Baik, dengan cara mudah dia, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Qayyim. Sekalipun Syekh Ibn Qayyim ini murid butir, anak butir kepada Syekh Ibn Taimiyah rahimahumullah, tak apalah. Mungkin adalah aspek-aspek yang tidak dipersetujui oleh alim ulama dalam apa hal tertentu, itu biasalah kerja alim ulama lah. Cuma kita nak petik kalam dia bab zikir ni. Dia tulis satu kitab khas tentang zikir, Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Tayyib, menjelaskan tentang fawaid, faedah-faedah zikir ni. Dia kata, ni kata dia, huraian dia, semua syariat agama ni, apa yang disyariatkan dalam agama kita ni, sembahyang ke, puasa ke, haji ke, zakat ni, semua ni pensyariatan dalam agama kita ni tidak disyariatkan kecuali untuk mendirikan zikrullah. Semua amalan-amalan ni, dengan erti amalan-amalan ni kalau tidak ada nilai elemen zikir dalam amalan tu tertolak. Tak ada ikhlas, tak ada hadir, amalan tu akan jadi kurang atau tertolak. Tengok kok ni baru nampak ia sungguh, baru nampak semayang tak ada zikir. Bila sebut tak ada zikir kok, tak ada khusyuk pun tak ada, ikhlas pun tak ada, hati-hati pun tak ada tu zahir je belaka. Guna semayang itu sudah tentu sama ada nilainya jauh suruh ataupun ditolak penerimaannya oleh Allah. Demikianlah ibadah-ibadah yang lain, baru kita nampak situ rupanya. Dia seumpama minyak bagi kereta lah. Minyak tu tak taki je, duk jalan tak apa pun minyak, tapi tak ada minyak.
kereta 5 siri ke 10 siri ke, duduk situ pun lah, tak pergi mana, tak ada erti kereta tu, boleh buat apa ni, buat simpan barang boleh, dia tak ada minyak. Sama zikir, baru kita nampak kelebihan yang dikatakan oleh Imam Ghushairi tu. Dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, tidak ada amalan yang seumpama dia tu dari segi kelebihan dan sebagainya. Rupanya dia ada inti bagi ibadah, dan itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam, yang dikatakan oleh Syekh Ibn Qayyim, bahawa tidak disyariatkan syariat-syariat agama ni, amalan-amalan agama ni keseluruhannya, bukan satu dulu, semuanya tidak disyariatkan, kata Ibn Qayyim, kecuali untuk mendirikan zikrullah. Antara amalan-amalan yang banyak ni, yang paling besar kali semayang lah, as-salah. Syariat-syariat agama ni yang diperintahkan Allah, yang disyariatkan ni, hak paling besar sekali semayang. Di mana intinya? Di mana kuncinya? Allah berfirman, aqimis salata li zikri, didirikanlah semayang, laksanakanlah semayang untuk ingat kepadaku. Artinya apa? Inti bagi semayang tu adalah zikir, iaitu ingat kepada Allah. Itu inti dia. Maka di sini maksud kata Imam Ghushairi. Sebab tu kalau kita tak tengok dari sudut ni, kita rasa canggung. Macam mana pula kita buat amalan tadi tu, macam pergi haji tu, habis pitih lagi, masa habis, tiba-tiba tidak ada suatu amal yang menyamai zikir. Tiba-tiba Syekh kata macam ni, baru kita faham. Baru faham bahawa semua amalan tadi tu intinya adalah zikir. Dia inti bagi amalan-amalan yang disyariatkan. Sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir. Seperti yang saya katakan tadi lah. Semua amalan-amalan yang diperintahkan Allah, tujuannya tadi adalah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, semuanya tujuan satu je, untuk ingat kepada Allah, atau bahasa lain, untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi ingatan hati. Maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal. Yang saya terangkan tadi, zikir ini seumpama jiwa bagi amalan tu. Macam kita manusia, tubuh badan kita ini, yang memberi nilai kepada tubuh badan kita ni, jiwa kita tu, roh kita. Tak ada tu amalan kita, dia sama benda lain, sama macam benda lain. Tapi oleh kerana ada jiwa, ada roh, itulah yang akan memberi nilai kepada badan itu. Maka demikian juga zikir, dia seumpama roh atau jiwa bagi amal-amalan yang dibuat oleh manusia ni. Rohnya itu adalah zikir. Sedangkan kelebihan zikir dan keutamaannya itu tak dapat dibatas. Yang ni banyak sangat. Kelebihan-kelebihan zikir ni terlalu banyak sehingga tak dapat dibataskan, kerana terlalu banyak. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghushairi. Baik, firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum, surah Al-Baqarah ayat 152. Artinya, berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku berzikir kepadamu. Fazkuruni azkurkum, hendaklah kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu juga. Ini gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran ni dia ada gaya bahasa sendiri, dan kita kena rujuk kepada alim ulama. Kalau kita tak rujuk kepada alim ulama, ada kemungkinan kita tersasar, terbabah dalam memahami banyak keterangan Al-Quran dan hadis. Sebab tu prinsip slogan yang dikemukakan oleh setengah orang, balik berquran dan sunnah, dengan erti semua orang perlu rujuk terus pada Quran sunnah tanpa mengambil kira dia ni alim ke tak alim ke. Ini bahaya. Bahaya.
Baik pada nama, pada zahir, tapi bahaya pada pelaksanaan. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Tambah pakai dah terus Al-Quran, mana dalil Al-Quran, mana dalil hadis. Kata-kata Imam Syafi'i ke, tambah pakai dah, nak tahu mana Quran, mana hadis. Ini kata yang berbahaya, comel, sedap dengar, tapi bahaya pelaksanaannya. Kalau semua orang mengambil sikap macam tu tanpa melihat kepada kepakaran, kebolehan dan sebagainya. Ini nak bagi contoh antaranya tempat-tempat timbul bahaya ni. Dalam bahasa Arab dia ada kaedah musyakalah dipanggil. Ini kaedah balaghah Arab. Kalau tak faham balaghah ni membawa kepada kefahaman yang salah dalam sesetengah ayat. Orang itu nak bagi contoh. Kalau fazkuruni azkurukum, hendaklah kamu ingat kepada aku ingat kepadamu, dan yang seumpamanya dekat-dekat lah. Antaranya wa makaru wa makarallah. Kalau orang ngaji bahasa Arab, semata-mata bahasa Arab dia saja, dia akan terjemah gini, wa makaru wa makarallah. Mereka telah menipu, memperdaya Allah, dan Allah Ta'ala juga telah menipu dan memperdaya mereka. Salahnya manusia ni buat kerja jahat, menipu, makar. Makar ni tipu helok, menipu jahat lah. Mereka telah menipu Allah Ta'ala. Kemudian Tuhan pun gitu juga menipu mereka. Seolahnya Tuhan buat perbuatan yang sama macam dia buat. Manusia ni buat jahat, Tuhan pun buat jahat juga. Ia akan jadi gitu kalau kita faham kok bahasa saja. Tanpa sedar, kita telah merosakkan itikad kita. Itikad yang macam mana? Salah satu itikad kita berkaitan ketuhanan, Allah Ta'ala bersifat maha suci, suci daripada segala kekurangan. Tidak harus kita mensifatkan sesuatu yang bersifat kurang, kita sifatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak harus. Allah Ta'ala zalim ke, Allah Ta'ala tidak adil ke, tidak harus kita mensifatkan suatu sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak harus. Apa-apa saja sifat yang ada makna kekurangan tidak harus disifatkan kepada Allah. Jadi menipu ni makna jahat. Sebagaimana manusia tadi tu, manusia buat jahat, wa makaru, mereka menipu daya, perbuatan bodoh, buruk, jahat. Kemudian Allah Ta'ala juga buat gitu. Salahnya kita mensifatkan Tuhan sifat tu juga. Kena dah. Kena menyakit akidah. Sedangkan itikad kita kena jelas bahawa tidak harus kita disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang ada makna-makna kekurangannya tu. Dah kalau gitu kena faham guana. Ni. Wa makaru wa makarah, ini gaya bahasa Arab. Panggil gaya balaghah Arab. Jadi kalau kita nak faham dengan betulnya, mereka telah memperdaya dan menipu Allah, dan Allah Ta'ala membalah. Bukan menipu, membalah tipu daya mereka tu. Nampak mudahnya. Tak kena swing oleh, tanpa kita sedar kita terbabit dengan mensifatkan Allah dengan perkara yang tidak layak. Tanpa sedar. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang saya nak apa tadi tu, slogan tadi tu. Balik kepada Quran, balik hadis ni, suruh orang ramai balik. Ambil terus kepada Quran hadis. Ini berbahaya dari segi pelaksanaan. Baik dari segi dengarnya tu, sedap dari segi dengar, bagus dari segi zahirnya tu, tapi pelaksanaannya tu berbahaya kepada orang ramai ni. Sehingga akhir sekali orang ramai tak mau dengar dah pandangan ulama-ulama ni. Syafi'i kata apa, Maliki kata apa, dalih ni nak mana Quran, mana hadis. Dan akhir sekali orang tolak imam-imam mazhab ni. Kerana atas dasar nak Quran, nak hadis. Seolahnya imam mazhab ni pakai otak dia, pakai akalan dia je. Ia akan jadi macam tu. Dan itulah yang telah berlaku hari ini. Sehingga diperlekehkan alim ulama, tokoh-tokoh yang berautoriti tu. Hak pelekeh tu bukan alim sangat. Kalau hak pelekeh tu alim setara dengan Imam Syafi'i, tak apa juga. Ini berat nanang. Hak pelekeh tu berat nanang, tapi duk pelekeh kepada imam-imam mujtahid. Ini masalah pada agama. Tak apa saya melarat lagi ke lain sikit. Tapi inilah masalah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini.
orang mengaji dah tahu tengah tepi kau duk pertikaikan dengan ulama secara mudah. Kita tengok macam-macam hari ni. Dia bakal terbang duk sedap, duk mengulah mudah-mudah je. Mengulah mudah-mudah kan alim-alim ulama ni. Sakit belaka ni. Jadi firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum, surah Al-Baqarah ayat 152, artinya berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah, nescaya aku berzikir yang aku ingat kepadamu. Jadi Allah Ta'ala perintah kita supaya ingat kepadanya, berzikir. Kita fahamlah kita berzikir kepada Allah maknanya apa benda, kita tahulah apa yang kita buat. Tetapi bagaimana Allah mengingati kita waktu kita bahkan kita dah tahu. Fazkuruni kita tahu, kita boleh laksanakan. Ingatlah kepadaku, kata Allah, kita tahu caranya macam mana nak buat. Tapi azkurkum, aku ingat kepadamu waktu kita tidak tahu bagaimana keadaan dia. Kalau kita samakan, ingatlah kepadaku seperti yang kita faham tu, dan Tuhan pun ingat kepada kita seperti yang kita faham juga, berat. Berat lalu. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu in zakarani. Tengok hadiah-hadiah macam ni, super kan. Artinya, aku, kata Allah, ini hadis kursi, aku ni kembali kepada Allah, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku terhadap diriku. Kalau bahasa yang lebih mudah, aku adalah menurut sangkaan, yakni keyakinan lah, bahasa-bahasa yang lebih mudah kita faham hari ni, menurut keyakinan. Sebab sangkaan bahasa kita hari ni masuk ragu, sangka-sangka ni benda tak yakin molek dalam penggunaan kita hari ni. Maka bahasa mudah untuk kita faham lebih selamat, terjemah kita kok, aku adalah menurut keyakinan hambaku terhadapku. Yakni Allah Ta'ala nak beritahu bahawa bagaimana dia akan melayani hambanya adalah menurut kadar keyakinan hamba tu kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Bila keyakinan manusia tu lemah terhadap Allah Ta'ala, maka undang-undang yang sesuai dengannya adalah undang-undang sebab musabab. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala kurniakan keyakinan yang kuat terhadapnya, banyak kali berlaku perkara-perkara tu di luar undang-undang sebab musabab. Maksudnya apa? Macam kita percaya bahawa apa-apa yang berlaku ni dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Kita percaya. Tapi kalbu kita ni banyak terpengaruh, terikat dengan sebab musabab. Hidup mati di tangan Allah, sakit sihat di tangan Allah, dengan di dalam kekuasaan Allah, kehendak Allah. Memang keyakinan kita dah ubah dah tu. Tapi perasaan kita, kalbu kita banyak terikat dengan sebab. Tak ada sumber pendapatan, berat nanang itu. Tak ada ubat-ubat yang dapat menyembuh penyakit kena kita ni, lemah semangat, betul hasil kita. Hati kita ni, hati banyak berpaut, terkesan dengan sebab musabab. Tapi keyakinan tetap ada, keyakinan Allah lah. Hidup mati tangan dia belaka, sehat sakit. Tapi pautan hati, terikat hati, tak gitu. Dan ini jangan kata batal iman, jangan kata batal iman. Bukan batal iman, tetapi lemah keyakinan. Ada orang yang keliru sini, ada hati aku ni duk tengok sebab musabab batal dah iman aku. Ini kecelaruan belaka. Selagi dia i'tikad tu betul, maka itulah yang dipakai. Cuma kedudukan sekarang, i'tikad dia betul, hak kurang betulnya tasawuf dia tu, ihsan dia tu. Kita namakan dia sebagai ihsan atau tasawuf dia tu, pautan hati dia tu. Baik, apa kaitan dengan hadis tadi? Jadi Allah Ta'ala kata, aku menurut keyakinan hamba-Ku. Baik, kefahaman yang mudah untuk kita faham, seseorang itu dilayani Allah menurut tahap keyakinan dia. Yang ni bila hati kita ni banyak berpaut kepada makhluk, terkesan dengan makhluk, terkesan dengan sebab musabab,
maka kehidupan kita pun berjalan ikut undang-undang tu lah. Maksudnya kalau tak kerja, tak ada lah rezeki. Kalau tak cari ubat, tak baiklah penyakit. Itu undang-undang yang kita akan tempuh pada orang yang seperti kita ni, yang hati kita kuat berpaut dengan sebab musabab. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala terangi kalbunya dengan nurul hidayah sehingga menembus tirai-tirai hijab sebab musabab ini, terus merasa kebenaran perbuatan Allah sehingga tak terpengaruh lagi dengan sebab musabab, cara hidup dia lain. Cara hidup dia, Allah Ta'ala layan dia dengan cara lain. Banyaklah berlaku pada dia tu hal-hal yang tak ikut undang-undang sebab musabab, sesuai dengan keyakinan dia tu kepada Allah. Dan di sinilah rahsia kewalian. Antara rahsia-rahsia kewalian berada pada keyakinannya kepada Allah. Kita boleh cakap ialah, tapi mencapai benda ni tak tahu lagi. Tapi paling tidak kita fahamlah perkaranya sikit lagi. Dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Wa ana, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, aku bersama dengan dia. Tengok, Tuhan tu sendiri kata, aku bersama dengan seseorang tu bila dia ingat kepada aku. Jadi kalau kita faham ni, saya balik kepada benda tadi kau asal. Kalau kita faham nas-nas agama, Al-Quran dan hadis menggunakan kaedah yang disebut tadi, Tuhan kata gitu, kena pakai gitulah, dari takwil-takwil, inilah tempat yang akan timbul penyakit juga ni. Aku kata Allah bersama dengan dia, bersama duduk. Bila sebut bersama, kita faham lah, duduk dekat dengan kita lah. Jadi Tuhan tu duduk dekat dengan kita. Jadi sekarang di kursi ni khabar Tuhan dekat dengan kita. Ada sebagai Al-Quran khabar Tuhan tu di aras. Ada ayat yang lain Tuhan tu di langit, aras langit lain-lain. Jadi sekarang nak pakai manusia, itu nak khabarnya celaru hari ni bila ada kaedah tu, kaedah Tuhan kata gitu, gitulah. Jaga-jaga saya kena sebut semua ni ada dua perkara. Masalah besar timbul ni dalam memahami agama kita ni. Pertama sekali, slogan balik kepada Quran hadis. Setiap orang kena balik. Tak perlu lalu kok jalan ulama-ulama ni, satu penyakit. Yang kedua, Tuhan kata gitu, gitulah. Kalau dalam Quran hadis kata gitu, gitulah, dak takwil lah. Ni penyakit kedua. Dua ni lah yang menjadi sebab pada kecelaruan yang timbul pada hari ni dalam hal-hal memahami nas-nas agama. Tu dia. Jadi kata Allah, dan aku selalu menyertainya ni bersamanya ketika ia berzikir kepadaku. Yani bila manusia tu ingat kepada Allah, dia dikatakan dekat bersama ni dengan mana? Bahasa mudah kita faham, dekat dalam hubungan dia dengan Allah. Itu bahasa yang mudah untuk kita faham. Maksudnya zikir itu adalah pengukur kepada tahap kedekatan seseorang dalam hubungan dia dengan Allah. Berdasarkan apa yang disebut ni, dan aku bersama dengan dia bila dia ingat. Bila dia ingat kepadaku, Allah kata aku bersama dengan dia. Jadi bahasa yang kita boleh faham sesuai dengan akidah kita ni, bahawa bila seseorang tu ingat kepada Allah, itulah kedudukan dia dalam hubungan dia dengan Allah, dia dekat dengan Allah. Jadi zikir itu adalah sebagai wasilah dalam hubungan manusia dengan Allah. Baik, jika ia berzikir dalam hati pribadinya, dia berzikir seorang diri ataupun dalam hati dia, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Ini ayat 1. Bila seseorang tu berzikir dalam hati dia, fi nafsihi, dia ingat kepada Allah dalam diri dia, yakni dalam hati dia. Tuhan pun kata aku juga ingat kepadanya dalam diriku. Jadi perkataan ini kalau kita salah terjemah, ia akan jadi karuk lah. Kita tahulah kita ni ada bahagian luar, bahagian dalam. Kita tahu manusia ni, bahagian luar kita, bahagian dalam hati kita. Sekarang kita ingat kepada Allah dalam hati kita, tapi Allah Ta'ala macam mana?
Tapi Allah Ta'ala kata macam tu, aku juga ingat kepada dia dalam diriku, seolahnya Tuhan tu ada bahagian luar, bahagian dalam juga. Ini bahasa Arab yang saya sebut tadi adalah sejenis balaghah, orang panggil musyakalah. Jadi tak boleh nak terjemah gitu. Dari nak terjemah, aku ingat kepada Allah dalam hatiku, Tuhan pun ingat kepada aku dalam hati dia pula. Jangan pakai buah tu. Ini kena berhati-hati ni dalam perkara seperti ini. Jadi nak beritahu bahawa bila seseorang tu ingat dalam hati, bila sebut ingat dalam hati tu maksudnya secara tersembunyi, orang tak tahu. Maka Allah Ta'ala kata, aku juga ingat kepada dia dalam keadaan tidak dimaklumkan, tidak diberitahu kepada makhluk-makhluk lain. Itu bahasa mudah. Dan jika ia berzikir di depan umum, bila seseorang tu ingat kepada Allah di khalayak ramai, maksudnya depan orang boleh dengar zikirnya tu. Dia baca Quran ke orang dengar, ataupun dia baca Quran secara ramai, ataupun dia bertahlil, sama dia bertahlil seorang dia orang yang dengar, ataupun dia sama-sama bertahlil di khalayak ramai. Macam mana pula? Aku pun berzikir padanya di muka umum yang lebih baik dari golongannya. Aku juga ingat kepada dia dalam kalangan makhluk yang lebih mulia daripada manusia itu. Dah siapa dia? Malaikat. Artinya apa? Bila seseorang tu berzikir secara berjamaah ataupun dalam kumpulan orang ramai, maka Allah Ta'ala akan menyebut dan memuliakan namanya di kalangan para malaikat. Itulah bahasa yang mudah untuk kita fahami. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Tengok ayat. Bila seseorang tu mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Tuhan pun mendekatkan diri kepada orang tu sehasta, lebih lagi. Nak faham ke mana ni? Jadi kalau faham secara zahir kau, Tuhan jalan macam kita lah. Kita melakah selakuh, 2 lakah yang mari tang kita pula. Ini gaya faham yang salah. Saya nak khabar ni masalah punca hari ni, kenapa ada golongan i'tikad Tuhan di atas. Inilah punca dia. Dan itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat molek tu. I'tikad bahawa Tuhan duduk di atas tu, itu bukan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Pegang. Tak kira lah orang kata gitu tu pakai jubah ke, pakai serban ke, bertukar ke apa ke, mana yang kata itu Tuhan di atas, itu bukan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat tu suti. Tak kira lah tukang kata tu pasal yang mana, terkenal ke tak terkenal ke, belilik serban ke tak belilik serban ke, kalau kata macam tu, yakinlah itu bukan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Dan bila ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berjalan cepat. Berlari pula dah Tuhan. Bila seseorang tu mendekat kepada Allah dengan keadaan berjalan, Tuhan tu berjalan laju, jalan laju. Jadi kalau kita faham dengan cara tadi tu, kalau Tuhan kata begitulah, berarti Tuhan tu berjalan juga, berlari je, cuma laju dah kita. Kalau faham cara tu, itu bahaya kaedah tu. Orang kata begitu lah. Atas ayat muhkamat tak apa, tapi mutasyabihat boleh penyakit. Dan itulah punca kepada yang membawa kepada timbulnya golongan orang panggil mujassimah musyabbihah, yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang berjisim dan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Punca daripada memahami dalil ni. Dan pegangan ini pegangan yang ditolak dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan saja ditolak, dinilai sebagai rosak iman dan keyakinannya dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada orang nak cari gitu kok Allah Ahlussunnah ni diberitahu pegang gini batal iman, rosak iman, tapi dia tak ta'yin. Tidak akan letak atas muka tu kerana bimbang, takut muskil. Kerana orang yang bercakap tu mungkin dia keliru, mungkin dia dijahi, ataupun mungkin dia ni salah cakap terbabah, ataupun dia ada takwilan, dia maksud macam-macam. Jadi ahli sunnah mengambil sikap tidak ta'yin, tak menetapkan, tapi menyatakan siapa yang pegang macam ni begitulah. Sebab apa?
Kalau kita ni menghukumkan orang dengan hukuman kafir cara ta'yin, kalau tak kena balik tamu kes selalu. Balik tamu kes selalu. Batal sunnah mengambil sikap tidak ta'yin kerana takut keliru tadi, salahlah itulah. Kita dok kata dah, padahal tak kena. Rupanya orang lain kata nisbah secara salah, baik saja kena, ataupun dia maksud lain. Dia ada tak bilang itu dan ini, habis kita dok cok dah tadai dia tu, balik dah muka kita semula. Jadi sekadar itulah dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan insyaAllah akan bersambung huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar. Nanti saya baca tu catatan. Saya baca tu catatan.